Bagaimana saya sembuh daripada anxiety? Persoalannya. Jadi saya ingin perkongsian. Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya, Ali Mahmud Channel. Semoga video ini akan dapat membantu guys, membantu anda semua untuk cara penyembuhan anxiety ini cara saya. Okey. Okey, saya diserang anxiety ini dulu pada tahap sederhana, iaitu macam biasa-biasa saja. Iaitu bermula pada tahun 2015 sehingga 2017. Ianya datang tak selalu datang lah, tapi dia ada dalam setahun tu dia ada menyerang benda-benda tu. Maksudnya anxiety itu. Okey. Sehinggalah saya diserang anxiety pada tahap yang kritikal. Yang kritikal maksudnya kita dalam ketakutan yang luar biasa, iaitu di antara 2018, yang saya ingat lagi pada April 2018 sehingga penghujung 2019. Kerana ia mengganggu kehidupan seharian saya, mengganggu. Memang kita tak boleh ditumpukan benda-benda lain. Itu waktu maksudnya saya diserang anxiety ini siang malam. Maksudnya ialah siang malam. Tak kira waktu nak tidur ke apa, memang diserang. Itu tahap saya yang paling kritikal. Maksudnya anxiety ni, apa yang saya ceritakan dalam video-video saya, macam mana kritikalnya kita nak tidur, nak apa, nak fikir berdebar apa semua, takut apa, yang tu anxiety yang saya alami, yang paling di tahap kritikal. Jadi ia membuatkan saya pergerakan saya terbatas. Memang terbatas. Jadi benda-benda ni kadang-kadang dia tengah malam, tengah subuh, dia tak kira benda ni, dia kena serang. Memang masa tu lah kita, kalau boleh kita nak minta hantar ke hospital, ke klinik mana-mana. Betapa kritikalnya saya ketika itu. Okey, saya ingin perkongsian benda-benda ini. Jadi banyak persoalan mengenai anxiety ini. Ada yang menceritakan benda-benda yang sama kepada saya. Jadi saya cuma dapat membantu cara kesembuhan cara saya. Saya dah sembuh, alhamdulillah. Okey. Yalah, apabila ianya menyerang, tak kira siang dan malam benda tu. Saya kena serang tengah malam, berulang alik ke klinik, ke hospital. Ialah tengah malam menjadi rutin, menjadi perkara biasa. Saya pergi tengah malam berubat, buat endoskopi 2 kali, masuk kamera ke dalam 2 kali dekat klinik swasta. Sebab kalau kita nak dekat hospital kerajaan, kita akan buat appointment dan akan mengambil masa yang panjang. Jadi saya tak nak saya pergilah ke hospital swasta, biarlah masa tu saya ditanggung oleh pembayaran. Jadi memang mahal lah pembayaran, tapi jadi kita tahu apa benda penyakit kita. Okey. Dan yang sedihnya, kita rasa takut berdebar-debar ni, kita nak tahu apa benda, kan? Tapi macam rasa kecewa lah masa tu. Cuma saya didiagnos atau diberi rawatan sebagai pesakit gastrik, pesakit GERD. Jadi benar-benar dia sebab berangin benda-benda tu. Jadi ialah memang sembuh lah bila kita dibagi ubat gastrik, gastrik dan GERD ni. Dia bukan sembuh, dia cuma melegakan. Jadi memang hilang benda-benda tu, hilang seketika. Tapi dia akan menyerang lagi. Sampai bila kita nak mengalami benda-benda ni tanpa henti, tanpa ni. Jadi kita fed up lah, boring lah. Bila kena kita beri sebenarnya. Bila kena bagi ubat yang biasa, ubat gastrik. Okey. Sehingga kan saya disuruh jumpa doktor pakar. Doktor pakar mengenai anxiety ni. Okey, saya dihantar,
saya dikategorikan dalam pesakit jantung. Bila saya melapor dah daripada klinik-klinik bagi surat ke surat kepada doktor swasta, saya tiba-tiba dibagi wheelchair, duduk tak boleh bergerak. Bila saya nak bergerak, yang nurse kat sana dia kata jangan bergerak. Tuan, dia merancik, nanti saya kena marah. Saya biasa tak. Tuan dia ada penyakit jantung, dia kata. Oh, saya pun risau juga. Memang risau jantung, tapi tak apalah. So saya ditahan sana dalam 4 hari lah. 4 hari 3 malam. Penuh dengan alat-alat untuk cek jantung ni. Tak boleh buka, tak boleh mandi, tak boleh apa. Jadi cek semua, cek jantung. Jadi dalam masa yang sama saya kena buat stress test, buat apa ni tekanan, secara tekanan apa tahap saya, okey. Tapi kecewa lah, juga kita rasa kecewa lah. Sebab yang sakit ni, penderitaan ni bukan sekadar sakit dan penderitaan biasa tu. Dia memainkan perasaan emosi kita, fikiran dan perasaan kita sebenarnya. Kita bertarung melawan penyakit yang kita ada ni, yang anxiety ni. Ia sebenarnya penyakit yang begitu menyiksakan kita, menyiksakan. Kepada siapa yang mengalaminya memang menyiksakan anxiety ini, memang menyiksakan. Jadi saya ingin perkongsian, insyaAllah korangnya dapat membantulah cara saya. Ini part kedua ni. Part pertama saya apa jenis anxiety, apa dia anxiety pertama, yang ini kedua cara sembuh anxiety, part kedua, okey. Jadi saya ketika itu saya mencari jawapan. Saya mencari jawapan dan mencari punca apa sebenarnya. Saya berikhtiar sedaya upaya saya mencari penawar. Di samping saya berdoa, solat, mengajar saya, dia ada hikmah sebaliknya. Kita akan mendekati diri kita kepada Tuhan, kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah apa penyakit kita. InsyaAllah Tuhan akan memberi kita penawar dan ubat cara macam ni. Kita tanpa kita sedari kita dah dapat benda-benda ni, cara macam ni. InsyaAllah itu yang membuat kita akan bertambah mendekati diri pada Allah. Okey, mencari penawar. Okey, hari demi hari, bulan demi bulan, yalah, malah menjadi bertahun mencari penawar ni, mencari penawar ubat anxiety ni. Sambil tu mengkaji, mencari punca-punca penyebab sebenarnya apa yang menyebabkan anxiety ini pada diri kita. Okey, apa yang menyebabkan kesakitan yang kita alami pada diri kita ini selama ini. Sangat menyiksakan, sangat menyiksakan hidup kita. Jadi suatu hari, ialah selepas solat, saya temui penyelesaian bahawa anxiety ini bukan penyakit yang datang sendiri, maksudnya datang sendiri, tetapi ada sebab, ada penyebab sampingan yang ia datang bersama anxiety ini. Okey, iaitu berpunca daripada makanan. Okey, berpunca daripada makanan. Okey, iaitu yang menyebabkan kita gastrik dan GERD, yang GERD yang kronik. Patutlah saya selalu masalah perut saya. Dia makanan kita macam tak hadam. Itu penyebab dia. Kita selalu sakit perut, seret-beret. Itu salah satu penyebab dia, penyebab anxiety sebenarnya. Okey. Jadi pengadaman makanan kita perlu sempurna itu.
Maksudnya perlu baik pengedaman kita. Okey. Sejak dari itu, bila saya dah temui puncanya, saya terus mengorak langkah. Satu, menjaga pemakanan. Jenis-jenis makanan yang kita harus makan, seperti dalam video-video yang terdahulu, ada saya menceritakan jenis-jenis makanan yang perlu dimakan. Okey. Rujuk dalam video saya. Okey, waktu makan jangan skip. Ini pun dah ada dalam video saya yang sebelumnya. Jangan skip. Waktu makan kita makan. Okey. Jangan pula kita dengar semua, saya dah biasa tak makan. Jangan. Setahun 2 tahun memang dia tak ada, tapi kesan dia yang lama dia akan datang anxiety. Disebabkan oleh kita tak menjaga makan minum kita. Itu, okey. Mengamalkan nutrisi, cara pemakanan kita, apa jenis yang sesuai untuk diri kita, untuk membantu kita. Kita dah kepada yang berumur ni, dia perlukan benda-benda yang tambahan, makanan tambahan, maksudnya yang buah-buahan, yang hijau, sayur-sayuran hijau, yang tu perlu kita makan sebenarnya. Okey. Dan yang satu, yang keempat ni, dia ada 1, 2, 3, 4. Okey. Yang keempat ni, kita kena tahu, kita kena trigger. Kita kena trigger apa yang menyebabkan anxiety ni. Kalau benda ni makan kita tiba-tiba rasa sakit, jangan makan. Kita ada trigger lah benda ni. Oh, 5 kasturi kita tak boleh makan. Walaupun sedikit, tak boleh makan. Dia ada trigger. Okey. Saya dulu buat try and error, tapi tak naklah membuat try and error. Memang kalau kita kena seksa. Jadi tak naklah benda-benda tu. Tak nak try and error. Okey. Kita buanglah. Waktu kita makan yang sedap-sedap dah berlalu. Bolehlah makan sikit-sikit, nak langgar, tapi seksa. Kalau anxiety balik lagi memang seksa. Jadi kita pilih satu antara dua. Makanan yang sedap-sedap ke, yang akan menyebabkan dan anxiety, ataupun kita nak sembuh anxiety. Kita pilih satu antara dua. Okey. Saya dah pilih satu cara makan. Okey. Jadi satu lagi ialah dalam video-video saya yang sebelumnya, kita berpantang, okey? Berpantang ketat. Artinya jangan kita nak langgar, nak suka-suka langgar, jangan berpantang, okey? Maksudnya kita tak memberi ruang kepada anxiety untuk masuk bertapak dalam diri kita. Dan tanpa sedar, anxiety saya beransur kurang, beransur hilang. Jadi gastrik secara langsung, gastrik gastrik dengan GERD ni, dia beransur hilang dan sembuh. Dan sakit-sakit tu mulai hilang. Dulu batuk saya bertahun-tahun tak baik-baik. Tiba-tiba saya tak ingat bila saya dah tak batuk macam tu. Okey? Dia masa tekak ni rasa macam ada satu benjolan. Tiba-tiba dia hilang dah. Bila? Tak ingat maksudnya. Okey? Jadi untuk penyembuhan ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah penyembuhan anxiety ini. Kita perlu pengorbanan. Maksudnya kita dah berkorban tentang makan kita, tentang makanan kegemaran kita yang dulu, dengan teh, dengan kopi, apa semua. Yang penyebab GERD dan anxiety ini, mungkin dengan merokok. Itulah pengorbanan kita buang semua benda-benda. Masa itu telah berlalu sebenarnya. Masa sekarang untuk diri kita, masa kesihatan untuk diri kita. Okey? Ialah satu pengorbanan. Dan apabila kita dah faham dan tahu apa itu anxiety, dan pengedaman kita yang sempurna, maksudnya kita makan sempurna. Jangan kita makan kenyang, terlalu kenyang. Jangan makan terlalu kenyang. Sebab bila kenyang, asid tu kan naik, dia akan menyebabkan GERD lagi, akan menyebabkan gastrik lagi. Bila ini berlaku, proses dia, kita akan mula berfikir dan anxiety akan muncul balik.
Okey? Ingat benda nasihat saya ini. Ikut nasihat sihat cara saya lah. Ini pengalaman saya. Saya berkongsi berdasarkan pengalaman saya, okey? Yang ini saya dah ceritakan berulang kali, tapi saya yang ini secara menyeluruh tentang penyembuhan, okey? Saya lalui penghidupan seperti biasa, tanpa gangguan penyakit-penyakit yang kronik ini. Maksudnya penyakit yang kronik, yang anxiety yang kronik, okey, berdebar-debar yang kronik. Hanya kita perlu menjaga gastrik dan GERD kita agar tak melarat. Bagi saya, dia gastrik ni, GERD ni, dia tak hilang tau. Bila kita langgar ataupun tidak makan benda-benda yang ni, dia akan kembali lagi. Rasa pedih, rasa tu dia kembali. So, kalau boleh, elakkan. Sebab saya sekarang ni cari benda-benda ni lah untuk penyembuhan seterusnya. Tapi Alhamdulillah saya tak amalkan benda-benda ni. Tak adalah gastrik, tak ada apalah. Macam biasalah penghidupan. Kalau dulu, setiap hari gastrik. Okey? Jadi kita amalkan makanan hijau. Kita makan buah-buah, okey, bahan organik, sayur-sayur yang ni kita makan benda-benda tu. Dan ialah saya dalam video saya jangan makan yang yang berminyak. Macam sayur kita tumis ke apa, jangan ada yang berminyak. Yang itu dalam video saya dah saya ceritakan. Lagi jangan makan yang berminyak. Dan yang terakhir kita kena kenali dalam tubuh kita, kena kenali anxiety kita. Dan apa yang diperlukan oleh tubuh kita untuk sembuh benda-benda ni. Okey? InsyaAllah bila kita amalkan benda-benda ni, kesembuhan, kita akan menjalani kehidupan yang normal, kehidupan yang biasa, yang bahagia. Okey? Tolong share benda-benda ni. Nanti saya akan berkongsi lagi cara penyembuhan yang ketiga, okey, tentang anxiety ini. Okey, terima kasih. Kalau bermanfaat pada diri anda, tolong share pada kawan-kawan. Okey? Tolong like, tolong komen. Terima kasih.